Seperti biasa, saya akan belanja story John Lennon malam ni. Kerana malam tu saya hanya bercerita John Lennon secara general. Hari ni ada detail sikit untuk saudara tahu behind the scene. Saya baca semua artikel behind the scene. Kisah-kisah peribadi John Lennon yang mungkin tercicir daripada pengetahuan. Kalau John Lennon dipuja dari segi penampilannya bersama Beatles pada tahun 60 hingga tahun 70. Tetapi kita mungkin tak tahu apa yang berlaku pada tahun kelahirannya, iaitu dia dilahirkan pada 9 hari bulan Oktober 1940 dan meninggal mati pada 8 hari bulan Disember tahun 1980, iaitu berusia 40 tahun. Ada dua period penting John Lennon yang jarang diperkatakan, terutama adalah period ketika dia bersekolah. Bagaimana dia membesar di kawasan miskin, bagaimana dia mengalami tekanan moral kerana ditinggalkan ayahnya seorang kelasi. Pengaruh yang ditinggalkan oleh ibunya, iaitu Julia, pengaruh ibu saudaranya, iaitu Mimi, pengaruh teman lelaki ibunya, iaitu Daikin, yang menghadiahkan dia, yang mengajar dia bermain banjo dan juga piano, dan juga bagaimana Lennon mengambil pendirian yang tegas, menyerahkan kembali pingat yang beliau terima daripada Ratu England tahun 1965. Dia pulangkan pingat tu tahun 69 kerana kemarahan dia kepada kerajaan United Kingdom kerana terlibat dalam perang di Nigeria dan mengeluarkan sokongan serangan AS ke atas Vietnam pada tahun 69. Kemudian kita akan ceritakan juga dua lagu penting yang beliau hasilkan. Sebuah lagu yang tidak dipersetujui oleh ramai peminat yang anti-Illuminati, iaitu Imagine. Tetapi masih ada lagi Give Peace a Chance yang patut kita bincangkan. Give Peace a Chance dirakam pada tahun 69 ketika beliau bersama dengan Yoko Ono Plastic Band. Manakala lagu Imagine dihasilkan pada tahun 74 dan Imagine kebanyakannya ditentang oleh agamawan kerana konsep lagu ini adalah menolak ketuhanan dan mengesahkan pembabitan Lennon dalam gerakan Illuminati. Dan juga saya akan cerita bagaimana Lennon membesar dan menjadi seorang The Angry Young Man. Bagaimana persahabatan Lennon bagaimana persahabatan Lennon dan juga rakan-rakannya dalam Beatles bermula, terutama Paul McCartney. Bagaimana persahabatan dia dengan Paul McCartney sangat ikonik, tetapi kemudiannya menjadi perpecahan dan permusuhan yang luar biasa apabila Beatles disbanded pada tahun 72, di mana Lennon menandatangani setelah menangguhkan surat pengisytiharan perpecahan Beatles selama 2 tahun, dia menandangi surat bersetuju keluar daripada Beatles tahun 72. Dan akhirnya perseteruan kedua-dua rakan baik yang mengasaskan Beatles berakhir begitu saja. Lennon tak akan boleh difahami kalau kita tidak memahami bagaimana Lennon membesar. Maksudnya karakter hidup Lennon menjadi sangat penting adalah pada proses 1940 ketika beliau dilahirkan, dan proses membesar hinggalah pada tahun 1957 berlaku satu peristiwa penting dalam hidup Lennon yang menghantuinya. Mengapa Lennon bersifat anti-establishment? Ini adalah peristiwa penting ketika dia berusia 17 tahun. Dan peristiwa inilah yang kemudiannya saya fikir membentuk Lennon keseluruhan hinggalah dia meninggal dunia pada usia 40 tahun di Manhattan, New York, ditembak mati oleh seorang yang diberi nama Mark Chapman. Dan juga saudara harus tahu bahawa Mark Chapman patutnya dibebaskan pada tahun 2010, tetapi ada 12 kali petisi dihantarkan oleh Yoko Ono kepada mahkamah di New York menyebabkan pembebasan Mark Chapman dibatalkan. Mark Chapman gagal mendapat parol pembebasan walaupun telah menjalani hukuman penjara selama 30 tahun kerana masih lagi dianggap berbahaya. Dan akhirnya pada perbicaraan tahun 2010, juri terakhir, iaitu penghakiman terakhir setelah 12 kali naik turun kes mahkamah pembebasan Chapman, bersetuju. Hakim bersetuju dan juri bersetuju mengatakan Chapman masih lagi seorang yang berbahaya untuk dibebaskan, walaupun report daripada penjara menggambarkan Chapman sebagai seorang yang telah berubah, insaf, banyak menjalankan kerja sosial dan menyesali perbuatannya menembak mati Lennon. Tetapi dia tidak dibebaskan. Siapa itu John Lennon? John Lennon semua orang tahu adalah musician besar. Saya tak mau bercakap tentang Beatles malam ni kerana kalau cakap dengan Beatles lebih panjang. Kita terpaksa bercerita John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dan Ringo Starr. Saya hanya mengambil bahagian Lennon dan mungkin lebih insight ataupun lebih profiling kerana itu lebih menarik untuk dibincangkan. Lennon lahir pada 9 hari bulan Oktober tahun 1940 ketika Perang Baru meletus. Sejarah menyebut pada hari Lennon mati adalah pada hari pertama juga Adolf Hitler melancarkan serangan udara ke atas negara-negara yang dijajah. Perancis dibom pada malam yang sama, Belgium dibom pada malam yang sama, Poland dibom pada malam yang sama, Austria dibom pada malam yang sama.
Dan ini meletakkan Liverpool, iaitu kota kecil di pelabuhan England, dan keseluruhan UK dalam keadaan berjaga-jaga. Jadi sejarah pada malam Lennon dilahirkan, catatan pada 9 hari bulan Oktober itu boleh dirujuk pada sejarah yang sama. Hitler mengarahkan pengeboman di luar daripada Jerman bagi membolehkan pembentukan negara Nazi ataupun negara Jerman, Empire Jerman bermula. Iaitu ketika Perang Dunia Pertama 1940 hingga 1945. Itu tarikh kelahiran Lennon sangat signifikan dengan tarikh arahan Adolf Hitler untuk membolehkan tentera udara Jerman mula mengebom bandar-bandar besar. Dan antara yang dibom adalah Paris, antara yang dibom adalah Antwerp. Tetapi pada waktu yang sama, London telah pun berjaga-jaga. Lennon membesar dalam keadaan yang sangat complicated kerana pada hari dia lahir, bapaknya tidak ada kerana bapaknya seorang pelaut yang berlayar. Jadi dia dilahir dan dibesarkan sebagai bayi oleh ibunya bernama Julia. Dan ketika Lennon melalui usia kanak-kanak, dia dicemuh dengan teruk oleh masyarakat sekeliling, bukan kerana dia tidak berbapa, tetapi kerana ibunya yang belum lagi bercerai telah memilih untuk berkedudukan dengan seorang lelaki bernama Daikin. Jadi dari segi emosi, Lennon membesar dengan pergi ke sekolah dengan dihina, dicela dan dianggap sebagai di kalangan masyarakat Liverpool tempat beliau tinggal sebagai seorang anak kepada seorang wanita yang tak bermaruah. Kerana ketika ditinggalkan suami, wanita itu bersedudukan dengan seorang lelaki walaupun tidak bercerai secara rasmi. Ini menjadikan Lennon seorang yang kita boleh anggap sebagai rebellious ataupun rebellion ketika masih lagi kanak-kanak kerana membesar dalam keadaan dicemuh dan dicela di kawasan pertempatan dia tinggal. Hinggalah ke sekolah menjadikan Lennon seorang budak yang penuh dengan dendam, penuh dengan kemarahan. Tetapi ketika keadaan menjadi huru-hara, ibunya Julia dan Daikin tak berjaya menjaga Lennon dengan baik. Lennon dipelihara oleh kakak kepada Julia, itu ibu saudaranya bernama Mimi. Dia sangat menyayangi Lennon, dia dan suaminya sangat menyayangi Lennon. Tapi apalah yang boleh Lennon perolehi daripada seorang ibu saudara ketika ibunya yang masih hidup menjadi bahan cemohan, bahan hinaan kerana dianggap sebagai wanita yang berskandal. Kerana anda harus ingat, British pada tahun 40-an dan 50-an masih lagi sebuah negara konservatif yang tak dapat menerima seorang wanita yang ditinggalkan oleh seorang lelaki kerana menjadi pelaut tetapi berkedudukan dengan lelaki yang lain. Apabila Lennon tinggal bersama Mimi, ibu saudaranya, Mimi berusaha untuk menjadikan Lennon seorang yang rajin ke sekolah, pelajar yang pintar kerana Lennon menunjukkan ciri-ciri kebijaksanaan dan juga tahap IQ yang tinggi ketika bersekolah. Tetapi Lennon membesar dengan menjadi seorang yang rebel, suka menghasilkan kartun-kartun yang mencela dan menghina guru-gurunya, dan ini menjadikan Lennon sebagai seorang yang suka dikawal. Pada hujung minggu, Lennon akan mengunjungi ibunya dan waktu sama tinggal dengan teman lelaki iaitu Daikin. Daikin berjasa kepada Lennon kerana dia mengajar Lennon bermain banjo dan piano ketika Lennon berusia sekitar 10 hingga 12 tahun, dan dia menghabiskan hujung minggu bersama ibunya di apartmen Daikin. Daikin mengajar Lennon bermain banjo dan Daikin mengajar Lennon bermain piano. Dan pada hari-hari biasa, hari persekolahan, Lennon akan pulang dan tinggal bersama ibu saudaranya Mimi. Ibunya menghadiahkan Lennon sebuah gitar yang sangat tak disenangi oleh ibu saudaranya. Apabila Lennon membawa pulang gitar ke rumah, ibu saudaranya mengatakan bahawa gitar is okay, tetapi apa yang boleh kau lakukan dengan sebuah gitar? Kerana ibu saudaranya masih mengharapkan Lennon menjadi seorang terpelajar tetapi bukan seorang musician, tetapi Lennon terus bermain muzik. Pada tahun 1975 ketika Lennon berusia 15 tahun, dia telah aktif dalam muzik. Sikap kepimpinannya sebagai seorang musician telah pun timbul. Lennon menubuhkan sebuah band yang disebut band belakang dapur. Saya tak tahu kenapa istilah itu digunakan kerana katanya pada waktu itu sebahagian dari peralatan yang mereka gunakan untuk drum adalah barangan-barangan dapur. Kerana band The Quarrymen, Quarrymen ni tidak memiliki peralatan yang cukup kerana mereka adalah berusia belasan tahun. Selain daripada Lennon yang memiliki gitar, bass pemain drumnya tu hanya menggunakan peralatan yang dikutip dari dapur-dapur. Saya fikir kuali timbul lah dijadikan drum, dan mereka mengadakan persembahan di sekolah, di tempat-tempat bar miskin di sekitar United Kingdom pada tahun 55 ketika Lennon berusia 15 tahun. Kemudian pada tahun 1957, Lennon selepas bersekolah dipaksa oleh Mimi untuk melanjutkan pelajarannya kerana dia, walaupun dia disebut sebagai tak mungkin dia menjadi artis kerana lukisannya hanya contengan yang menyakitkan mata. Itu term yang digunakan oleh mereka yang menggambarkan kenapa Lennon perlu pergi ke Liverpool College of Art ketika dia langsung tak ada bakat menulis.
Lennon membesar tanpa kasih sayang seorang ayah kerana ayahnya tak pernah pulang. Dan kemudian menanggung beban hidup kerana ibunya berkedudukan dengan seorang yang bukan suami ketika belum diceraikan, iaitu Dykins. Membesar oleh ibu saudara yang sangat tegas yang tidak mahu Lennon menjadi seorang pemuzik tetapi mahu Lennon menjadi seorang yang lulus universiti dan terpelajar. Dan akhirnya ada satu peristiwa yang kemudiannya dikatakan sebagai titik penting menjadikan Lennon bersifat anti-establishment. Iaitu ketika beliau berada di rumah ibu saudaranya, ibunya datang melintas jalan dan dilanggar oleh sebuah kereta polis yang dipandu oleh seorang anggota polis yang mabuk dan ibunya mati di hadapan mata Lennon. Kematian Julia, ibunya inilah yang dianggap sebagai benda yang menimbulkan beberapa gangguan kronik ke atas fikiran Lennon yang telah pun membesar dalam keadaan tidak terurus, tetapi kehilangan ibunya di depan mata yang dilanggar oleh sebuah kereta petrokar polis yang dipandu oleh seorang anggota polis yang mabuk. Anti-establishment Lennon dikatakan bermula daripada peristiwa ini kerana ibunya tidak mendapat pembelaan yang adil. Kes ini juga tidak diadili dengan adil, menjadikan Lennon menjadi lebih pemarah, lebih teruk dan akhirnya gagal dalam pengajiannya di kolej. Dia ditendang keluar daripada Liverpool College of Art kerana masalah disiplin dan juga kerana, ya, sememangnya seperti yang dikatakan oleh guru-gurunya, lukisan contengannya amat buruk. Mana mungkin dia menjadi seorang yang berjaya menjadi graduan di sebuah sekolah art. Pada tahun 1959, ketika berusia 19 tahun, Lennon menubuhkan band The Quarrymen terus bermain, tetapi dia bermain pada POM, pada satu malam POM night di kolejnya. Pada waktu itulah Paul McCartney datang dan menonton persembahan tersebut. McCartney sangat terpesona dengan imej band ni kerana happy go lucky, dan McCartney juga kagum kepada Lennon, walaupun pada band pada asasnya The Quarrymen hanya ada John Lennon. Ringo Starr dan juga George Harrison belum lagi berada bersama Lennon ketika Lennon bersama The Quarrymen. Dan dikatakan McCartney pergi ke belakang stage dan bertemu dengan John Lennon dan mengajak John Lennon menubuhkan kumpulan muzik yang lebih serius, dan mereka masih mengekalkan nama The Quarrymen. Dan akhirnya ada seorang bernama Stein berjaya mendapatkan kontrak pada The Quarrymen dengan peralatan muzik yang lebih baik untuk bermain di Jerman. Maka pergilah The Quarrymen, Lennon dan juga McCartney, dan cuba bermain muzik pada sekitar tahun 58 di Jerman, tetapi dilayan seperti pengemis, dibayar dengan gaji yang kecil dan diminta tinggal di apartmen yang sebenarnya hanyalah seperti ruang sampah pengemis. Setelah beberapa bulan berada di sana, mereka tak tahan kerana dibayar gaji dan berasa seolah-olah ditipu oleh pengusaha bar di Jerman, dan mereka pulang semula ke London. Apabila pulang ke London, penerbit muzik mendengar demo pertama yang dibawa oleh pengurus mereka, Stein. Stein berusaha juga untuk menaikkan kumpulan Quarrymen dan membawa album demo mereka kepada beberapa tempat, dan akhirnya syarikat muzik bersetuju untuk merakamkan album yang pertama. Walaupun Beatles ditubuhkan dengan nama Beatles pada tahun 1969, dan single ataupun demo mereka tu mudah dijual tetapi tidaklah begitu laku dan tidak diputarkan oleh radio-radio di United Kingdom. Pada tahun 1971, setelah ingin merakamkan album, penerbit dan juga Stein, pengurus pada waktu itu, merasakan best pemain drum tidak layak untuk bermain dalam kumpulan Beatles kerana bakatnya sangat terhad. Maka mereka membuat audition dan bertemulah dengan Ringo Starr. Inilah baru melengkapkan Beatles. Hasil daripada Lennon, dia dari Quarrymen, kemudian disertai oleh Paul McCartney. Kemudian mereka berjumpa dengan George Harrison yang bermain bass, yang juga menggantikan anggota asal yang dianggap tidak mencapai tahap. Malah anggota asal bermain band bass ni sebenarnya dipujuk oleh Lennon kerana dia tak mempunyai anggota yang cukup. Tetapi apabila sampai ke tahap merakamkan album, Stein, pengurus mereka adalah seorang celeb muzik, dan kemudian berkata bahawa sekiranya Beatles ingin berjaya, ada dua posisi yang perlu ditukar. Pertama adalah mengeluarkan pemain bass dan menggantikannya dengan George Harrison. Dan kemudian apabila betul-betul nak masuk ke studio pada tahun 1971 untuk merakamkan She Loves Me, albumnya tu, dia memilih untuk mengeluarkan bass pemain drum dan menggantikannya dengan Ringo Starr. Itu bermula sejarah album tahun 1971 dan mereka merakamkan album yang berjaya. Dan pada waktu tersebut, yang membezakan muzik Lennon daripada muzik rock and roll yang dibawa oleh Elvis Presley adalah Beatles menggunakan banyak efek elektronik dalam muzik mereka. Ini menjadikan timbul komplikasi apabila mereka ingin main dalam live show. Kerana sistem equipment yang ada pada studio dan juga live show tak sama. Jadi Lennon selalu bising kerana dia kata rakaman mereka dalam studio menggunakan banyak kesan efek elektronik. Tetapi apabila mereka bermain dalam live, kerana penonton yang panjang, digambarkan pada waktu itu ketika selepas Beatles merilis album pertama mereka,
mereka tidak lagi berada dalam standard untuk bermain di bar dan pub kerana orang akan berbaris panjang dan akan berlaku kekacauan terutama di kalangan gadis-gadis yang menjerit dan meraung kerana tak dapat menonton The Beatles. Ini ada fenomena dia kan apabila mereka merakamkan album, kesemua mereka berusia antara 19 hingga 21 tahun. Dianggap band remaja pada waktu itu. Kita bayangkan seperti mana Korea gilakan BTS. Pada usia BTS adalah lelaki remaja. Dia sama saja fenomena yang berlaku di London pada tahun 1960-61 kerana mereka diserai oleh anak-anak muda London yang comel, yang handsome, muda remaja, menjadikan mereka berbeza dengan band-band British yang lain pada waktu itu. Ini menyebabkan Lennon kecewa, terutama pada tahun 74 ketika mereka telah rilis album Sgt. Pepper. Saudara pun tahu ini antara album mereka yang bagus. Dan Lennon menjadi bertambah marah kerana pada tahun 64 waktu album itu dirilis, bukan 74, 64 kerana Beatles adalah tahun 60 hingga tahun 70. Menjadikan berlaku lagi banyak konflik yang akhirnya membuatkan mereka tidak lagi bermain di pub dan mereka tak boleh bermain di konsert kerana konsert waktu itu disertai antara 5 hingga 12,000 penonton yang sistem audionya tak dapat sampai. Ini saudara harus ingat bahawa pada waktu itu konsert baru mencetuskan fenomena iaitu pada awal tahun 60-an, sistem equipment, showbiz, record company, record label dan juga showmaster belum lagi mempunyai equipment yang sesuai bagi mengendalikan konsert yang besar yang bersifat outdoor kerana fenomena ini adalah fenomena baru pada tahun 60-an, menjadikan Lennon sangat kecewa. Tetapi mereka meneruskan dan tidak menghasilkan album hinggalah pada tahun 64 mereka menghasilkan album dengan menggunakan sistem electronic music yang lebih baik dan album itu sangat berjaya, itu She Love Me. Dan ada sebuah lagu I Wanna Hold Your Hand yang kemudian saudara pun tahu The Zurah pun menyanyi. Filem Bobby juga menggunakan soundtrack ini dalam version Hindi. Kemudian lagu ini menjadi fenomena di seluruh dunia dan Beatles mula merentas sempadan daripada UK sampai di Amerika. Apabila Beatles menjadi popular di UK, timbul lagi konflik. Pada tahun 62, Lennon mempunyai seorang teman wanita bernama Cynthia. Dia mencintai gadis ini dengan Cynthia. Tetapi Stein mengatakan bahawa kerana anda digelek oleh remaja dan anda baru berusia 20 tahun pada tahun 60, maka Stein, pengurus, tidak membenarkan Lennon mengisytiharkan bahawa Cynthia adalah isterinya. Ini adalah konflik yang sangat besar dalam hidup Lennon dan akhirnya menjadi titik tolak yang menjahanamkan Lennon kerana saya anggap sebagai karma, dan kedua konfliknya sangat penting. Satu, apabila dia melihat ibunya dilanggar di depan mata ketika dia berada di veranda rumah ibu saudaranya. Ibunya melintas jalan, dilanggar dengan kereta petrol car oleh seorang polis yang mabuk. Kemudian kematian ibunya tidak dapat pembelaan yang adil kerana ibunya telah dianggap seperti seorang pelacur kerana tidak bercerai dengan ayahnya tetapi bersedudukan dengan lelaki yang lain. Jadi Lennon merasa ini adalah satu penghinaan kepada dirinya, satu ketidakadilan kepada ibunya. Dan itu yang menyebabkan Lennon membesar dan kemudian membentuk seluruh ideologi Lennon yang kemudiannya berakhir hingga 1980 apabila dia ditembak mati oleh Mark Chapman. Okey. Pada tahun 1962, ketika Julia menghamilkan anaknya iaitu Julian Lennon, Lennon tak berada di sisi. Hingga Julia melahirkan anak pun Lennon tak berada di sisi. Lennon dikatakan hanya mengunjungi Julia ketika bayinya berusia sebulan secara bersembunyi kerana perjanjiannya dengan Stein, semua anggota Beatles haruslah menjauhi diri pada wanita, iaitu satu, tidak memiliki teman wanita, malah tidak boleh menghadirkan teman wanita di studio rakaman dan juga di konsert mereka. Untuk mengekalkan kegilaan peminat wanita kepada Beatles, Beatles haruslah kelihatan seperti band yang tidak mempunyai teman wanita. Ini adalah benda yang Stein cipta pada waktu tersebut, tidak menjejaskan Paul McCartney, tidak menjejaskan George Harrison, tidak menjejaskan Ringo Starr, tetapi menjejaskan John Lennon kerana beliau telah mempunyai teman wanita bernama Cynthia. Dan ketika itu Cynthia telah melahirkan anak yang sebenarnya anak Lennon. Lennon kemudiannya pada tahun 65, kata Cynthia, menjadi seorang lelaki yang tidak stabil kerana kemasyhuran. Pada tahun 65, selepas saya kata album She Love Me, Beatles telah menjadi fenomena di seluruh dunia. Dan pada waktu tersebut, secara bersembunyi ketika konsert tour telah tamat, Cynthia mengajak Lennon untuk bercuti di Greece. Tetapi Lennon enggan pergi walaupun Stein telah mengatakan ketika musim cuti mereka boleh bercuti di luar UK secara bersembunyi dengan teman wanita atau sesiapa saja asalkan tidak diburu dan dikesan oleh media. Maka Cynthia mengatur percutian bersama bayi kecilnya pada waktu itu berusia 3 tahun supaya Lennon dapat bersama dengan anaknya.
tetapi Lennon tidak pergi percutian tersebut. Lennon memberi alasan kata dia ingin mencipta lagu dan memang pada waktu itu juga period Lennon mencipta beberapa lagu ketika dia tidak bersama Cynthia bercuti di Greece. Tetapi apabila Cynthia pulang, Lennon kantoi. Kerana Lennon ditemui sedang tidur dengan Yoko Ono di atas katil dan perkara tersebut sangat mengecewakan Cynthia dan Cynthia membuat ugutan untuk mengisytiharkan perkahwinan mereka dengan membuat tuntutan cerai. Dan perkara ini dapat diselesaikan di mana akhirnya Cynthia tidak mahu memusnahkan hidup Lennon. Beliau membawa anaknya dan bercerai dengan Lennon dan Lennon kemudiannya secara rasmi membuat sidang akhbar bahawa beliau bersama dengan Yoko Ono. Masuknya Yoko Ono serta matinya Stein. Stein meninggal pada tahun 65. Kemudian Lennon telah berkahwin dengan Yoko Ono. Yoko Ono mempunyai pengaruh yang besar terhadap hidup John Lennon. Dan pada waktu yang sama, tanpa pengurus, McCartney mengambil langkah menjadi pengurus. Ini yang paling mengecewakan Lennon. Walaupun McCartney dan Lennon antara dua pengasas utama, dianggap sebagai sahabat baik kerana Lennon dan McCartney saling menghormati. Mereka dua dianggap sebagai mentor dan juga sebagai legasi di belakang kejayaan Beatles dari segi lagu, dari segi nyanyian, malah dari segi ikonik. Kerana peminat yang lebih mencari wajah yang kacak dan comel akan menggilai McCartney. Manakala gadis-gadis yang lebih sukakan lelaki yang kelihatan liar, yang kelihatan libido, mereka akan terpikat kepada Lennon kerana dua karakter yang sangat opposite. Tetapi dua karakter ini kemudiannya mencetuskan krisis yang sangat besar kerana Lennon tak gembira apabila McCartney menandatangani filem It's Hard Day Tonight, tak salah saya, yang dianggap oleh Lennon sebagai dokumentari yang bodoh. Tetapi Lennon terpaksa berlakon dalam dokumentari tersebut yang dikatakan lakonan Lennon sentiasa merosakkan scene. Setiap kali produser panggil, dia merosakkan saja lakonan tu kerana rasa sakit hati kerana kontrak tersebut ditandatangani oleh McCartney tanpa pengetahuan beliau dan dia menganggap McCartney tidak dilantik oleh 3 anggota yang lain iaitu dia, Ringo Starr dan juga George Harrison sebagai pengganti kepada Stein yang meninggal dunia. Ini menimbulkan konflik hingga pada tahun 67 apabila mereka pergi dan mengadakan konsert di Amerika. Lennon mula menjarakkan diri daripada Beatles. Ini menjadikan Beatles berada dalam keadaan yang sangat complicated. Apatah lagi pada waktu itu Ono telah mula mempengaruhi Lennon untuk mengadakan single bagi albumnya sendiri. Jadi dia keluarkan single dia pada tahun 69 iaitu Give Peace a Chance bersama dengan Yoko Ono Plastic Band. Ini lagu yang meletup, kena ingat walaupun Beatles pada tahun 60 hingga tahun 70, rakaman album terakhir adalah tahun 70, tetapi pada tahun 69 lagu Give Peace a Chance yang popular itu dihasilkan oleh Lennon yang dirakamkan di Kanada dengan Yoko Ono, iaitu kontrak yang berasingan ketika keadaan Beatles telah pun retak menanti belah. Maka itu lagu itu tersebut tidak boleh disebut sebagai Give Peace a Chance kemudian Beatles, tidak, dia Give Peace a Chance John Lennon and Yoko Ono Plastic Band. Itu beza dia, walaupun tahun 70 masih lagi dianggap tahun Lennon bersama dengan Beatles. Kemarahan Lennon dan permusuhan seumur hidup antara Lennon dan McCartney menjadi begitu teruk kerana pada tahun 1970 McCartney membuat perisytiharan bahawa Beatles disbanded. Ini menyebabkan McCartney dipulau oleh George Harrison dan juga Ringo Starr dan John Lennon kerana mereka masih berusaha untuk menyelamatkan band Beatles, tetapi McCartney secara individu yang merasa dirinya adalah pengurus dan juga ketua kepada band Beatles telah mengumumkan Beatles disbanded pada tahun 70. Yang mana orang yang terakhir menandatangani disbanded Beatles adalah John Lennon yang menangguhkan 2 tahun. John Lennon hanya sign pada tahun 72 selepas lagu Give Peace a Chance dan juga kombinasi beliau dan Yoko Ono serta Yoko Ono Plastic Band mula memuncak. Pada tahun 74, Lennon rilis lagu yang besar yang mengubah dunia iaitu Imagine. Tapi lagu tersebut menjadi tanda kepada semua agama bahawa Lennon sedang membawa satu kad Illuminati kerana lirik dalam lagu Imagine jelas menentang kewujudan Tuhan, menentang kewujudan agama, menganggap kewujudan Tuhan yang berbeza dan agama yang berbeza menjadikan manusia berpecah belah dan berperang. Jadi untuk menyokong lagu beliau pada tahun 69 Give Peace a Chance, beliau membuat lagu 1974 iaitu Imagine, iaitu mengukuhkan lagi dakwah Illuminati beliau di mana inginkan dunia tidak mempunyai perbezaan agama. Lagu tersebut menganggap Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Korea dan Perang Vietnam berlaku adalah kerana manusia mempunyai faham agama dan faham bangsa.
Pada tahun 69, Lennon membuat kegemparan kerana pada tahun 65, keseluruhan anggota Beatles telah diberi pingat oleh Queen Elizabeth kerana menyumbang kepada populariti Britain dalam industri muzik di seluruh dunia. Tetapi Lennon betul-betul mengamuk apabila Britain campur tangan dalam Nigeria, dalam krisis perang saudara dengan Nigeria. Dan Lennon juga sangat marah apabila United Kingdom menyatakan sokongan ke atas Amerika dalam perang Vietnam, menyebabkan Lennon mengambil keputusan untuk memulangkan pingat kebesaran yang diberikan oleh Istana Buckingham kepada beliau. Ini antara sebab Lennon mencipta nama yang luar biasa. Kerana memulangkan pingat yang diberikan oleh Queen adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana orang British, kerana tidak mudah mendapat pingat daripada Queen. Dan beliau memulangkan pingat tersebut pada tahun 69, menggambarkan ketegaran, sifat degil, sifat tak peduli, sifat anarkis, Philip Chauvinist Lennon, hingga menjadikan beliau the great fighter. Apabila 1972 dia mendatangi surat mengatakan dia keluar daripada Beatles, maka bermulalah dirinya sebagai persona non grata di Amerika. Beliau mencetuskan banyak kekacauan di Amerika, terutama memimpin gerakan hippies, memimpin gerakan anti perang, memimpin gerakan anti nuklear, memimpin gerakan mengkritik dasar Presiden Amerika yang terlibat. Saya rasa pada itu Nixon, selepas Reagan adalah Nixon, dan menyebabkan CIA dan FBI memburu beliau dengan mencari apa salahnya untuk dihantar pulang. Kerana dia adalah seorang London dan bukan seorang American. Dia adalah seorang UK, seorang British. Tetapi usaha tersebut gagal. Dan akhirnya kerana Lennon dianggap sebagai seorang yang tidak menyokong dasar kulit putih Amerika, dasar kolonial, new colonial Amerika sebagai pemuzik, Mark Chapman, seorang ultra Inggeris, menembak mati Lennon pada 8 hari bulan Disember. Dia di hadapan apartmennya di Manhattan, New York, dan dia mati. 3 tembakan, dikatakan 2 terkena kepada bahagian dada dan 1 terkena di bahagian kepala, dan Lennon mati. Mahkamah memutuskan pembunuhan itu sebagai pembunuhan jenayah tahap 3, dan akhirnya Chapman dipenjarakan. Selalunya tahap 3 ni tanpa parol selama 30 tahun. Jadi pada tahun 2010, seperti saya sebut tadi, Chapman dengan mendapat sokongan daripada Jabatan Penjara, membuat rayuan kepada mahkamah untuk dibebaskan setelah 30 tahun di penjara. Tetapi Yoko Ono dalam 12 perbicaraan berjaya memenangi kes bahawa Chapman tidak layak diberi pembebasan walaupun setelah 30 tahun di penjara, kerana masih dianggap berbahaya, kerana Ono masih hidup dan juga kerana anak-anak Lennon masih ada. Dan akhirnya mahkamah dan juri di New York bersetuju Chapman tidak dibebaskan.